Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizal bin Zainal Abidin, nombor metrik 275066. Slide pembentangan saya berkaitan konsep perubahan serta isu dan masalah. Konsep perubahan terbagi kepada 4. Yang pertama, tahap awal. Pihak pengurusan mengenal pasti krisis dan puncanya melalui perbincangan bersama mereka. Yang kedua, analisis dan diagnosis. Pihak pengurusan mengenal pasti ejen atau pihak luar yang boleh membantu membuat analisis masalah. Sebab itu, membuat cadangan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, plan intervensi. Menetapkan langkah perubahan dengan menetapkan objektif am dan objektif khusus kepada ejen perubahan supaya ejen boleh merangka plan tindakan kepada pihak pengurusan dan kontrak mengenainya disetujui bersama. Dan yang keempat, pelaksanaan. Pelan tindakan meliputi pengisian aktiviti dan pelaksanaannya dilakukan oleh ejen dengan persetujuan serta bantuan pihak pengurusan organisasi. Isu dan masalah juga terbahagi kepada 4. Yang pertama, isu dan manusia. Proses kemanusiaan, bagaimana ahli organisasi boleh dianggap sebagai manusia biasa. Proses manusia termasuk politik, konflik, komunikasi, kepimpinan dan penyelesaian masalah serta pembangunan kumpulan. Yang kedua, isu teknostruktural. Teknologi struktural terbahagi kepada dua perkataan, teknologi dan struktur. Teknologi ialah proses kerja dan tugasan, manakala struktur merangkumi cara sumber organisasi termasuk pekerja, modal, peralatan dan kelengkapan. Yang ketiga, isu sumber manusia. Menguruskan manusia sebagai sumber atau modal, bagaimana organisasi menarik pekerja mahir, menetapkan matlamat dan pemberian ganjaran serta meningkatkan kejayaan mereka. Dan yang terakhir, isu strategik. Mengenal pasti apakah produk atau layanan yang mereka sediakan, pasaran yang membolehkan mereka bersaing, kaedah berhubung dengan persekitaran serta perubahan sistem supaya sealiran dengan kadar perubahan situasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bafazid Zulhusni bin Abdul Majid, nombor metrik 275047. Hari ini saya akan membentangkan tajuk diagnosis dalam pembangunan organisasi. Diagnosis dalam pembangunan organisasi terdapat 3. Yang pertama, diagnosis peringkat organisasi. Diagnosis ini merupakan pendekatan berstruktur untuk menilai operasi dan kecekapan sesebuah organisasi serta satu kaedah kreatif untuk mengenali organisasi di semua peringkat, iaitu daripada peringkat permulaan hingga ke bahagian yang tersembunyi yang paling dalam yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Yang kedua, diagnosis peringkat kumpulan. Peringkat ini lebih kepada proses menilai kerja di peringkat sumber kemanusiaan dalam mencapai kesepakatan untuk membuat keputusan serta menyelesaikan masalah yang timbul bagi menghasilkan prestasi kerja yang kompeten dan cemerlang di kalangan stafnya. Dan yang ketiga adalah diagnosis peringkat individu. Diagnosis ini merupakan untuk melihat prestasi kerja, kepuasan kerja serta pembangunan kerja di kalangan kaki tangan atau staf. Seterusnya adalah kaedah menganalisis data. Terdapat 2 kaedah menganalisis data. Yang pertama adalah kaedah kualitatif, di mana analisis kualitatif ialah jenis penyelidikan yang menggunakan maklumat atau data dalam bentuk perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temu bual atau yang direkodkan dalam bentuk gambar atau video. Yang kedua adalah kaedah kuantitatif. Kajian yang menggunakan maklumat atau data dalam bentuk angka dikenali sebagai kaedah kuantitatif.
Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Yasmi, nombor metrik 275-037. Terdapat dua kaedah menganalisis data. Pertama, kaedah kualitatif. Kedua, kaedah kuantitatif. Kaedah kualitatif sejenis kajian menggunakan pengumpulan data berkaitan perkataan atau ayat daripada temu bual, rakaman video atau gambar. Jenis kaedah kualitatif adalah kajian kes, kajian sejarah. Manakala kaedah kuantitatif pula adalah sejenis kajian yang menggunakan melalui pengumpulan data berbentuk nombor yang biasanya digunakan dalam analisis statistik. Contoh kaedah kuantitatif, kaedah tinjauan, kajian tinjauan, dan kajian eksperimen. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pembentangan kali ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan pelaksanaan intervensi, iaitu isu dan masalah yang berlaku dalam organisasi. Okey, apa yang kita dapat lihat dalam pelaksanaan intervensi ini ada 3 perkara. Yang pertama, kesesuaian dengan keperluan, iaitu plan tindakan yang berkesan, bergantung kepada data yang tepat tentang fungsi sesebuah organisasi supaya dapat memberikan peluang kepada ahli untuk memilih secara bebas serta mendapatkan ahli yang kompeten dengan keputusan tersebut. Yang kedua, kesan perubahan. Keperluan mengatasi perubahan. Terdapat keperluan untuk mengenal pasti bagaimana perubahan mempengaruhi kecepatan pentadbiran dan ahli dalam sesebuah organisasi. Maksudnya tahap kemampuan bekerja yang ada dan kebajikan penilaian prestasi dalam organisasi lah terhadap pekerja. Yang kedua, yang ketiga, punca dan akibat krisis, tahap pengetahuan atau situasi. Okey, kat sini sebenarnya perlu mengenal tahap pengetahuan atau situasi yang berlaku sebab atau akibat boleh hasil yang diharapkan. Pengetahuan pekerja sesebuah organisasi, visi dan objektif apa yang diterapkan dalam sesebuah organisasi supaya bekerja mengikut panduan dan tidak serong ke arah upaya lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muriz Lamir Ramli, nombor metrik 275-076. Ingin membentangkan masalah berkaitan dengan pelan dan tahap intervensi, isu dan masalah yang berlaku dalam organisasi, di mana saya hanya ingin menunjukkan jadual satu jenis intervensi dalam proses kemanusiaan dan kesesuaian pada tahap organisasi, di mana isunya ialah isu intervensi. Kumpulan T, proses semicara. Kumpulan ketiga, intervensi, pembinaan kelompok, perjumpaan konferensi, hubungan antara kumpulan, intervensi kumpulan besar, dan yang terakhir, grid pembangunan organisasi. Kita boleh lihat secara menyeluruh dari situ.
Bagi intervensi sumber manusia, isunya ialah isu intervensi di mana penetapan matlamat, penilaian prestasi dan ganjaran. Jadual 2 menunjukkan jenis intervensi sumber manusia dan kesesuaian pada tahap organisasi. Bagi intervensi struktur organisasi ialah isu intervensinya ialah pembentukan struktur, pengurangan struktur, proses pembinaan semula. Di mana jadual 3 menunjukkan jenis intervensi struktur dan kesesuaian pada tahap organisasi. Intervensi strategi ialah isu intervensi penggabungan perubahan strategi, perkongsian, penggabungan dan integrasi pemerolehan, perubahan budaya, perancangan kendiri ke organisasi pembelajaran dan pengetahuan pentadbiran. Assalamualaikum, nama saya Roslinda binti Johari, nombor matrik 275177. Halangan kepada perubahan. Perubahan dalam organisasi bukanlah suatu perkara yang mudah. Penentangan atau halangan boleh meliputi situasi-situasi seperti takut, pentingkan diri, salah faham dan sebagainya. Terdapat dua sumber penentangan iaitu penentangan individu dan penentangan organisasi. Penentangan individu boleh berlaku dari segi faktor tabiat, jaminan atau keselamatan kerja, faktor ekonomi, ketakutan dan bermacam-macam lagi. Sebagai contoh, macam jika seseorang itu dia dah selesa bekerja di satu tempat ataupun branch tersebut, dia akan berasa risau sekiranya dia akan ditukarkan ke lain-lain branch kerana beliau dah merasa terlalu selesa di satu tempat tu. Manakala penentangan organisasi pula, contohnya macam di satu unit tu terdapat mereka tiada kepakaran dalam bidang pengkhususan. So mereka risau sekiranya tiada kepakaran, maka mereka risau KPI ataupun matlamat organisasi unit itu sendiri tidak dapat dicapai sepenuhnya. Kesimpulannya, tujuan perubahan adalah untuk penambahbaikan. Perubahan itu adalah perlu dan ada kalanya mesti dilakukan dalam memastikan survival organisasi. Namun apa yang perlu dititikberatkan adalah kenapa dan apa perubahan yang ingin dilakukan. Terima kasih.